Selamat petang, salam sejahtera. Ini pendedahan Tun Mahathir yang paling luar biasa. Saya tak pernah tahu, Anda pun pasti tak pernah tahu. Okey, saya beritahu direct to the point. Tun Mahathir hari ini mendedahkan alasan tak bersara politik. Duduk di masjid kejar akhirat. Ini alasan dia. Kamu tinggalkan komen kamu kalau kamu setuju dengan alasan Tun Mahathir ini. Sejak akhir-akhir ini, Tun Mahathir tampil dengan pendedahan-pendedahan yang memang kontroversi dan luar biasa. Bersara dan duduk di masjid tiada dalam perancangan masa depan Tun Mahathir Mohamad. Meskipun tidak lagi menjadi ahli Dewan Rakyat selepas tewas di kerusi Parlimen Langkawi pada pilihan raya umum ke-15. Meskipun usianya bakal mencecah 97 tahun pada pertengahan 2023, bekas Perdana Menteri tetap mahu meneruskan perjuangannya yang disifatkannya masih belum selesai, terutama bagi menyelesaikan masalah yang membelenggu bangsa Melayu. Dr. Mahathir melihat masalah membabitkan orang Melayu terlalu dekat di hatinya dan percaya usaha menyelesaikannya adalah jauh lebih penting berbanding kepentingan dirinya, termasuk atas alasan duduk di masjid untuk mengejar akhirat. Saya nak bersara daripada politik. Sebenarnya pada tahun 2002, saya syorkan saya letak jawatan Perdana Menteri, saya nak bersaralah. Tapi apabila saya bersara, terdapat banyak perkara berlaku yang tidak disenangi oleh orang ramai. Mereka bertanya kepada saya, sama ada saya boleh tolong atau tidak, kata Mahathir. Dengan pengalaman 22 tahun sebagai Perdana Menteri, saya faham tentang masalah dan cara-cara mengatasi masalah. Kalau orang tanya, bolehkah tak tolong? Tapi saya kata, surilah, saya nak rehat, saya nak balik ke madrasah, saya nak sembahyang untuk akhirat. Nampak saya utamakan diri saya lebih daripada bangsa saya, kata Mahathir. Saudara-saudara, beliau ditanya ada dirinya masih relevan dalam politik negara selepas kalah teruk dan hilang deposit pada PRU 15 atau tiba masa untuk bersara sepenuhnya daripada politik dan duduk di masjid. Dalam PRU 15, Dr. Mahathir yang mewakili Parti Pejuang Tanah Air Pejuang gagal mempertahankan kerusi Parlimen Langkawi dimenanginya pada PRU 14. Bekas Perdana Menteri hanya menang memperoleh 4,566 undi sekaligus kalah kepada calon Perikatan Nasional PN Muhammad Suhaimi Abdullah yang menang dengan majoriti 13,518 undi. Mengulas lanjut, Dr. Mahathir memberi bayangan akan terus aktif dalam politik, terutama selagi khidmatnya masih diperlukan untuk membantu orang Melayu. Saya selalunya memandang masalah bangsa saya itu adalah perkara utama dalam kehidupan saya, kata Mahathir. Jadi saya tak boleh utamakan diri saya sedangkan bangsa saya mungkin menghadapi masalah, kata Tun Mahathir lagi. Kalau saya ada cara untuk mengatasi, tak baiklah kalau saya lebih utamakan kepentingan diri saya, kata beliau. Saudara-saudara, itulah dia alasan Tun Mahathir Mohamad kenapa beliau tidak mahu bersara politik dan kenapa tidak memilih untuk duduk di masjid mengejar akhirat. Saya secara pribadi, pendirian saya untuk Tun Mahathir ialah cukup sudah. Mahathir perlu belajar mengatakan cukup. Enough is enough. Cukup itu cukup. Mahathir Mohamad patut bersara sudah dan tidak lagi melibatkan diri dalam politik memandangkan beliau sudah terlalu tua. Mungkin apa yang dia kata sebelum ini semuanya betul, tapi biarlah orang lain yang uruskan. Kita dah memang kesian pada Tun Mahathir Mohamad. Bukan lagi kita bukan benci dia. Kita bukan kita bukan tolak dia, tapi kita kesian pada dia. Jadi biarlah dia berehat, biar orang lain yang melakukan. Anda setuju dengan pendapat saya, yaitu Tun Mahathir patut berehat dan biar orang lain yang melakukannya? Kalau kamu setuju, tinggalkan komen kamu dalam ruangan komen dan Anda boleh memberikan nasihat dan doa kepada Tun Mahathir. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Ikuti terus ulasan selepas ini. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini perkembangan terkini tentang Menara Kuala Lumpur dan sahamnya yang telah dijual 100%. Kalau kemarin Azam Baki ataupun melalui SPRM telah mendedahkan bahawa 3 peribadi telah pun disoal siasat.
berkaitan dengan penjualan saham Menara Kuala Lumpur tersebut. Hari ini perkembangannya lagi luar biasa. Apa perkembangannya dan apakah keputusan yang mengejutkan kita semua? Jangan lupa kamu ikuti ulasan ini dari awal sampai akhir dan tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini, perkembangan-perkembangan terkini, isu panas politik dan sebagainya yang ada di Malaysia. Saudara-saudara, hari ini SPRM telah pun melawat Kementerian Komunikasi berkaitan isu penjualan Menara Kuala Lumpur. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini berkunjung ke pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital di Putrajaya. Difahamkan, lawatan itu susulan tindakan Telekom Malaysia melepaskan kawalan Menara Kuala Lumpur, lokasi tumpuan pelancong yang menguntungkan kepada sebuah syarikat yang kurang dikenali. Menurut sumber-sumber yang diterima oleh SPRM mendapatkan dokumen berkaitan pemindahan saham dalam Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd kepada Hydro Sopi Sdn Bhd. Beberapa pegawai kementerian juga ditemu bual, kata sumber yang enggan identitinya didedahkan. Malaysia kini sedang cuba mendapatkan maklum balas kementerian dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkaitan perkara itu. SPRM semalam memulakan siasatan terhadap isu penjualan 10 juta saham TM dalam Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd, syarikat yang menguruskan Menara Kuala Lumpur. SPRM menyiasat jika wujud unsur rasuah dalam penjualan 100% sahamnya itu pada Oktober tahun lalu, tahun ini. Minggu ini, isu penjualan saham itu didedahkan dan dipertikai di media sosial kerana syarikat itu sangat menguntungkan dan pembelinya yang tidak dikenali pula. TM memberi alasan mahu menumpukan kepada perniagaan teras iaitu perkhidmatan telekomunikasi. Menteri bertanggungjawab sebelum ini, Anwar Musa, berkata dia tiada kena mengena dengan pemindahan saham itu kerana syarikat tersenarai awam dan tidak memerlukan kebenaran menteri untuk berbuat demikian. Saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, SPRM juga melalui laporan kemarin mengatakan bahawa mereka telah pun memulakan siasatan isu penjualan 10 juta saham milik Telekom Malaysia di dalam Menara Kuala Lumpur Sdn Bhd. Menara Kuala Lumpur adalah syarikat yang menguruskan Menara Kuala Lumpur. SPRM berkata pihaknya sedang menyiasat jika wujud unsur rasuah dalam penjualan kesemua saham milik TM kepada sebuah syarikat iaitu Hydrosop Sdn Bhd. SPRM mengesahkan sedang menyiasat dakwaan penjualan saham mencurigakan hak milik pengurusan Menara KL. SPRM akan menyiasat sama ada wujudnya elemen rasuah dalam penjualan 100% saham TM di dalam syarikat Menara KL Sdn Bhd kepada Hydrosopi Sdn Bhd pada Oktober 2022. SPRM setakat ini berkata, seramai 3 orang saksi telah dipanggil serta telah mendapatkan beberapa dokumen daripada pihak berkaitan. Terdahulu minggu ini, isu penjualan saham dalam Menara KL Sdn Bhd telah dibangkitkan di media sosial. Urus niaga itu mengundang perhatian kerana syarikat pengurusan itu dikatakan sangat menguntungkan. Pada masa sama, syarikat sama yang membeli saham TM tidak dikenali. TM hari ini berkata pihaknya memutuskan untuk tidak lagi memegang konsesi bagi pengurusan Menara KL kerana mahu menumpukan perhatian terhadap perniagaan terasnya iaitu perkhidmatan telekomunikasi. TM juga berkata proses untuk memilih pemegang konsesi baru dibuat oleh kerajaan. Saudara-saudara sekalian, kita harap apa yang terselindung, tersembunyi, akhirnya kita ketahui siapa yang telah membuat keputusan ini. Dan adakah itu mempunyai unsur rasuah? Kita akan lihat nanti kerana biasanya apabila SPRM bertindak akan ada sesuatu pendedahan yang paling luar biasa yang pasti akan mengejutkan seluruh rakyat Malaysia. Tinggalkan komen anda. Bagi mereka yang mempunyai maklumat, kamu boleh berikan maklumat dan tindakan sumbangan maklumat kepada saya. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.